Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Semoga anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Laila Malaika. Kisah yang bertajuk Ilmu Hitam. Bahagian kaki dari pangkal lutut ke bawah dipotong, dibungkus dengan kain batik. Tanah kubur dikambus semula ala kadar saja. Lolongan anjing saling bersahutan. Angin malam menghembus agak kasar. Bunga-bunga kemboja yang tumbuh di tepi kawasan kubur itu gugur satu persatu. Pintu rumah dibuka dan ditutup semula. Matanya memandang suasana suram yang hanya diterangi lampu minyak tanah di tengah rumah. Bungkusan kain batik yang digalas diletak ke lantai. Sayang, mari makan. Sayang lapar kan? Ujarnya lembut. Deraman kasar menjamah pendengaran. Tetapi dia sudah lali. Tidak ada rasa takut dalam dirinya kini. Tidak seperti mula-mula dia menggigil takut, muntah, semua dia lalui. Tetapi demi cinta, dia teguhkan hati. Biar cinta ini sampai mati. Wanita kesayangan itu merangkak keluar dari bilik tidur mereka. Bau busuk seiring dengan kulit daging yang meluruh. Ditambah pula dengan cacing yang memamah. Sesiapa pun tidak akan sanggup untuk bertahan melihat walau hanya seminit. Sabdal tersenyum. Bungkusan kain batik dibuka. Kaki mayat perempuan yang baru dikerat dan ambil dari kubur dihulur pada wanita kesayangannya itu. Wanita itu merampas kasar. Melahap daging kaki itu dengan kelojoh. Sabdal tersenyum. Dia gembira. Dia bahagia. Sayang, makan pelan-pelan ya. Abang nak mandi dulu. Takut kalau orang kampung tahu apa abang buat tadi. Hai, naya abang. Sabdal berlalu ke belakang rumah. Air telaga kecil miliknya dicedok, menyiram dan membasuh kesan tanah yang melekat pada baju dan tubuhnya. Selesai, dia bergegas pula naik ke rumah.
pintu ditutup serapatnya. Wanita itu sudah selesai makan. Sisa makanan bertaburan di atas lantai. Sabdal juga tidak kisah. Senyumannya semakin mekar bila melihat wanita kesayangannya itu sedang duduk mencangkung di atas almari. Dengan rambut yang panjang dan kusut, baju yang sudah koyak, Sabdal masih menerima wanita itu cintanya. Wanita itu istrinya dan janji mereka biar cinta sampai mati, tiada terpisah. Almari didekati. Bibirnya tidak lekang dengan senyuman. Hujung baju wanita itu disentuh. Sayang cantik seperti selalu. Bakar tu! Kita bakar ya syaitan ni! Laungan suara orang kampung membingit dari laman rumah. Ya tu! Kita bakar je terus rumah dia! Biar dia sama-sama mati dengan syaitan tu tu! Sahut yang lain pula. Astaghfirullahalazim. Bertenang. Kita siasat dulu. Betul ke Sabdal ni yang buat Ona gali kubur tu semua? Nak siasat apa lagi tau? Dah terbukti keluarga dia memang ada membela. Ini sekarang bini dia pula yang diseru. Bangkit semula bini dia tu. Dia korek kubur tu nak bagi bini dia makan lah. Dah, sudah. Kita tanya dulu dengan Sabdal sendiri, ujar Tok Ketua. Sabdal yang bersembunyi di sebalik tingkap mengintai perlahan-lahan antara mereka. Sabdal gelisah bila terpandang wajah Imam Siddiq yang sedari tadi tak lepas memandang ke rumahnya. Bibirnya diketap geram, penumbuk digenggam kemas. Mari kita panggil Sabda keluar dulu. Kemudian kita tanya. Pergi naik beri salam. Arah Tok Ketua. Tak payah panggil. Biar tuan rumah yang keluar sendiri. Celah Imam Siddiq tiba-tiba yang mendengar terdiam senyap, saling berbalas pandang. Jemarinya mula menghitung biji tasbih. Bibirnya mengalun kalimah Tuhan. Satu persatu jelas terdengar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Tidak lama, jerita nyaring terdengar dari dalam rumah. Wanita kesayangan Sabdal melompat turun dari atas almari, kemudian menerjah pintu keluar. Sabdal terkejut lantas mengikut keluar. Di luar, semua mata yang memandang terkejut dan ada yang menggigil takut, saling menghimpit antara satu sama lain. Hanya Imam Siddiq dan Tok Ketua sahaja yang masih beriak tenang. Haslina mengilai kuat, berdiri di atas pagar beranda rumah. Bau busuk memualkan tekak mereka semua. Masing-masing menutup hidung. Ada yang terus termuntah. Pengganggu! Aku tak sentuh keluarga korang. Jangan campuri urusanku. Yang telah berbeza alam tu juga tetap ahli keluarga kami, Sabdal. Dan kau tak ada hak untuk menceroboh rumah mereka. Kau menyekutu Tuhan, menyeru Haslina kembali. Kau melawan kekuasaan Tuhan, Sabdal, jawab Imam Siddiq.
isteri aku. Dia harus ada bersama aku. Dia dah janji mati pun kami akan bersama. Salah ke aku nak bersama isteri aku? Salah ke? Salah? Jerit Sabdal lantang. Penduduk kampung yang lain tidak berani untuk menyampuk. Berambus kamu semua! Jangan ganggu kami! Berambus aku kata! Pergi! Pergi! Sabdal mula hilang kawalan. Imam Siddiq bersiaga. Yang harus dia jaga adalah Sabdal, bukan Haslina. Biji tasbih tetap dihitung satu persatu. Haslina yang dari tadi mencangkung di atas beranda rumah, tiba-tiba menangis terseduh. Sabdal mendekati isterinya itu yang sedang duduk bertenggik pada pagar beranda rumah. Haslina menunduk, tidak berani memandang wajah Imam Siddiq. Sayang, mari kita masuk. Sejuk ni, nanti sayang demam. Pujuk Sabdal. Rambut Haslina yang sudah gugur disentuh. Cuba merapikan rambut Haslina yang kusut. Tetapi rambut itu luruh sekali dengan kulit kepala. Seduh Haslina semakin jelas, sayu, mendayu. Terpendam rasa yang begitu perit sukar diluah dengan kata. Abang, lepaskan Ina, abang. Relakan pemergian Ina. Ina terseksa. Ina rasa sakit sangat. Benar Ina cinta abang. Tapi sekarang dunia kita berbeza. Lepaskanlah Ina. Terima kenyataan yang kita sudah tidak seperti dulu. Bicara Haslina perlahan. Ina, abang tak boleh hidup tanpa Ina. Jiwa abang mati tanpa sayang. Balas Sabdal juga sedih. Kembalikan dia ke asalnya, Sabdal. Jika benar kau cintakan Haslina, biarkan dia bersemadi dengan aman. Bukan menyeksa dia begini. Dia tidak tenteram, terawang antara dua alam. Pujuk Imam Siddiq pula. Sabdal akhirnya akur. Dia mengangguk beberapa kali. Tubuh isterinya itu dipeluk erat, dicium berkali-kali. Biar sebahagian wajah itu sudah lompong, tidak berisi dan kulit. Mereka yang memandang berperasaan bercampur baur. Mari ikut abang, kita tukar baju ya. Imam dan yang lain tunggu sekejap. Ujar Sabdal mengangkat tubuh Haslina kembali ke dalam rumah. Tidak lama terdengar jeritan kuat dari arah dalam rumah. Semua mereka terkejut. Imam Siddiq berlari naik ke rumah, cuba membuka pintu, tetapi pintu itu sudah dikunci rapat dan dihadang dengan sesuatu dari dalam. Sabdal! Sabdal! Hei, buka pintu! Sabdal! Buka pintu! Bahagian dapur rumah terbakar. Api merebak pantas, menjilat tiap pelusuk ruang rumah. Imam Siddiq, Tok Ketua dan yang lain hanya mampu memandang. Akhirnya Sabdal dan Haslina dua-dua terbakar bersama rumah mereka. Itu pilihan Sabdal, mencintai Haslina sampai mati. Sekian daripada karya Laila
malaikat. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada yang mendengar kisah ini. Assalamualaikum. Peace. No